Dia datang mimpi aku, tinggal kepala dia. Mana ada cik? أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Itu dah semangat guys, semangat sikit. Janganlah sendu je, sedih je. Yang putus cinta tu jangan risau. Bunga bukan sekuntung, kumbang bukan seekor. Tiba. Okay. So hari ni dah hari apa ni? Hari Rabu dah guys. Hari ni kita nak borak pasal apa sebenarnya kan? Sebab Acap macam tengah usah-usah apa yang sesuai untuk letak hari Rabu kan. Ikut kan nak buat reaction, tapi semalam dah buat double reaction kan. Acap rasa tak ada YouTuber lain yang buat, Acap je buat double reaction. Gitu. Okay. Yang mana belum tengok, korang boleh pergi tengok. Yang mana baru datang, Acap ucapkan selamat datang. Yang mana dah lama kat sini tak tekan subscribe lagi ke, tekanlah subscribe. Yang baru datang pun tekan siap-siap. Okay. Jangan lupa juga like video ni, tanda sokongan korang kepada Acap. Okay. Apa yang Acap nak cerita hari ni, sekejap lagi kita cerita sama-sama. Macam biasalah sebelum tu, tadi dah baca doa kan. Rutin lah. Lepas dah bebel opening ni sikit, kita buat apa? Yes, kita layan intro. Nak intro yang mana? Dengar je lah. Roll it. Baik, so intro sudah jalan. Okay, Acap nak cerita dengan korang ni. Guys, korang tahu tak besok ada apa? Ada apa special event besok? Cuba teka. Tak dapat lagi. Besok tak ada apa-apa sebenarnya. Besok hari Khamis. Dan besok merupakan hari di mana seluruh Malaysia punya pawagam sudah dibuka semula. Okay. Acap gila-gila excited lah bye. Sebab yelah kita ni tak adalah kaki wayang, tapi dah lama tak tengok wayang kan. So kita rasa macam nak tengok wayang lah. Sebab saya dah second dose dan juga matang 14 hari ya. Okay, tapi itu bukan yang Acap nak borakkan hari ni. Bukan pasal pembukaan sinema, tidak. Tapi Acap nak berkongsi dengan korang satu kisah sinema ni. Yang Acap tak rasa semua orang tahu. And Acap pun baru dapat info dalam 3 hari lepas macam tu. So Acap rasa it's good thing untuk Acap share dengan korang. So mungkin benda ni boleh jadi knowledge kan. Sebab yelah kita nak masuk balik wayang tu. Wayang tu pun dah lama tinggal je dah. Biasa bila tempat-tempat tinggal ni dan ditinggalkan ni, awak faham-faham je lah. So dah ready? Jom Acap cerita. Okay, ramai yang tanya Acap juga, kenapa bang sinema ni dibukanya hari Khamis? Kenapa tak buka hari Isnin hari tu? Dek, abang nak beritahu ni, memang setiap panggung wayang, tak tahulah setiap panggung wayang ke apa, tapi setahu Acap lah, memang kebanyakan movie baru ataupun semua movie baru memang keluar hari Khamis. Kenapa diorang pilih hari Khamis? Disebabkan kalau korang nak tahu, itu adalah hari yang paling sesuai bila cerita-cerita hantu keluar. Dan menurut pembukaan sinema pertama di Malaysia pada tahun 1923, ada satu upacara telah pun dilakukan pada hari Khamis untuk menjemput roh-roh yang boleh mendatangkan tuah kepada syarikat sinema ni. Percaya ke? Tak payah nak angguk sangat. Aku kelentong je pun. Jangan percaya sangat. Jadi Melayu ni jangan mudah percaya. Senang kena game nanti. Okay. Tak. Hari Khamis tu mungkin sebab production diorang kot. Acap pun bukanlah orang atas-atas. Bukan Acap tahu pun diorang nak buka hari Khamis ke, Selasa ke. Janji diorang punya duit jalan lah. Dah. Cerita dia macam ni. Acap dapat satu kontak lah. Ni Acap tak payah bagi tahu daripada mana. Tapi Acap dapat kontak daripada seorang, dia key followers Acap since 2 tahun lepas, which is sebelum Acap buat YouTube lagi. Kita orang ada kontak-kontak kat DM kau. Tapi sekarang dia dah naik pangkat, sudah tinggi. Dulu dia sama biasa macam saya. Taklah, dia dulu supervisor. Tapi duduk kat bawah lagi lah. Sekarang sudah di atas. Okay. So dia ni kontak dengan Acap dah lama jugalah. So itu bukan juga yang Acap nak cerita. Dia cerita dengan Acap yang dia dapat tahu satu fakta menarik tentang location baru dia ni.
Dia ni baru sahaja berpindah ke belah utara. Acap tak nak sebut juga negeri mana. Ni semua dia punya permintaan. Dia kata jangan sebut apa-apa, kan? Dia cerita kat aku tapi dia tak nak bagi aku sebut. Buat apa cerita macam tu? Tapi tak apa. So ini just for your information. Dekat belah utara sana, dia baru pindah ke sana. And then dia kata dia baru tahu yang sinema tu baru dalam overall tahun ni 12 ke 13 tahun operasi dekat tempat tu. Dan dia baru tahu yang 5 tahun pertama sinema tu dibuka, tiada langsung tayangan midnight yang berlaku dekat sana. Okey, jangan salah faham. Bukan tak ada langsung midnight, tapi setiap kali cerita hantu masuk, cerita hantu tu takkan ada pada pukul 12.30 malam dan ke atas lah. Disebabkan ada satu benda yang telah pun berlaku dekat sinema itu yang menyebabkan management diorang atas, bawah, kiri, kanan decide untuk tidak meletakkan showtime pada pukul 12.30 malam dan ke atas. Macam tu lah. So maknanya bagi Acap lah, setahu Acap, cerita seram kalau cerita blockbuster ni kan, dia memang kena, orang kata apa, letak full tau. Memang kena pump habis-habisan sebenarnya, sebab itu adalah sale. Tapi aku tak tahulah macam mana this kind of cinema punya mainan. So dia berani untuk letak selalunya pukul 11 malam. 11.05 lah lebih kurang. Dia orang takkan letak 11 suku 11.30 dan ke atas. So paling kuat pun kita cerita Melayu pun paling biasa pun sejam setengah kan. So kalau macam contoh pukul 11 start, 12.30 dah habis lah. So tak ada masalah lah. So kalau 12.30 start, 1.30 habis, itu akan jadi masalah. Macam tu. So Acap pun macam, apa hal kenapa kan? Kita pun macam tertanya-tanya kenapa harus begitu kan? Kita pun berceritalah bersama, bersembang bersama. Okey, dia kata dulu dalam lingkungan 13 tahun lepas, so 2021 tolak 13, 2000 apa? 2008. Tahun 2008 dulu, dia ni menurut dia 2008 Ya. Aku main soal dia betul 2021 tolak 13 8 lah, betul lah 2008. Okey. 2008 sinema ni buka lah kan. Of course lah, dia punya tempat dia memang gah apa semua. Tapi nak jadikan cerita, kawasan dia ni ataupun kawasan mall tu adalah merupakan satu kawasan tinggal yang dah lama ditinggalkan, and then diorang just rebuild balik. Okay, mall tu ada, cuma tingkat dia tu floor, siut. Floor bukan mall. Acap ni, jangan bagi informasi yang salah. Floor. Okey, contoh satu mall tu ada 5 tingkat lah contoh. Okey, so tingkat yang kelima ni dah lama tak ada premis ataupun tak ada penyewa. Dia memang kosong kat atas. Masa 2007 diorang nak decide ke 2006 diorang decide nak buka sinema ni, berlakulah renovation apa semua. Menurut mereka juga ada terdengar beberapa kisah datangnya daripada pekerja-pekerja yang buat renovation tu. Contoh, diorang ada nampak kelibat perempuan ulang-alik dekat floor tu. Ada juga yang mendakwa terlihat kelihatan macam budak kecil berlari-lari dekat atas tu. And menurut dia juga, sebelum sinema tu ada, tempat itu merupakan satu tempat riadah keluarga. Aku tak tahu macam mana nak bayangkan on that time kan. Mungkin itu adalah macam tempat arcade ke, kita tak tahu kan. Aku pun tak tanya lebih lah. Cuma aku dengar apa yang dia cerita. Okey, pampum, semua benda settle. So pada hari pembukaan dia, for the first time, ketika diorang orang kata apa, buat celebration macam ceremony lah, diorang buat majlis pembukaan perasmian, sejurus ribbon tu digunting, tempat tu tiba-tiba blackout. Dia kata macam tu. So aku pun macam okey jap, aku nak tanya kau ni, mana kau dapat cerita ni? Aku cakap macam tu. Kau main paletau ke macam mana ni kan? Kau main tambah-tambah ke macam mana? Dia kata tak. Aku ada seorang akak ni, dia dah kerja dekat sini daripada opening lagi, dia kata macam tu. So dia ada dekat tempat pembukaan perasmian. Tu layak dia, aku tak dapat tadi perasmian. Pada perasmian tu dia kata macam tu. Aku macam okey. So akak ni yang cerita dengan aku benda ni. Sebab sekejap lagi aku cerita dengan kau apa hal. Okey. Aku pun macam okey. Lepas tu dia kata masa perasmian tu, lepas dia ribbon gunting, orang tepuk tangan, blackout sia.
Kau bayangkan, uish, mana tak cuak kan. Orang masa tu dia kata keliling tu memang huru-hara lah, tapi mujur ada technician kan. Biasalah tempat-tempat macam tu mesti ada technician. So technician check. Rupanya ada fuse yang dah tendang. So tak ada apa yang pelik lah kat situ. Mungkin ada orang kata apa, kesilapan litar circuit tu kan. Lepas tu diorang start makan. Diorang kata masa diorang makan tu, akak ni cakap diorang ada ternampak kelibat seorang perempuan. Dia macam perempuan, memang perempuan lah, perempuan yang mundar mandir dekat tempat perasmian tu. Tapi yang peliknya, diorang tak kenal pun perempuan tu macam tu. And akak tu perasan, and ada beberapa lagi yang perasan, dan ada juga yang tak nampak langsung kelibat perempuan tu. Aku macam, oh okay, teruskan. Okay cap, cerita dia macam ni. Kenapa aku cakap sampai 5 tahun cerita ni tak ada midnight? Pada tahun 2009, starting first, ada cerita seram yang masuk. Tahun 2009 aku tanya dia cerita apa. Lepas tu dia kata dia tak ingat. Okay, tak apalah, akak tu pun tak ingat, tak apa. Dia kata pada malam tu, kita orang ni biasa akan pukul 11.30. Kita orang akan macam apa, last show dia lah time tu. Okay, lepas tu ada satu kejadian yang agak aneh dah jadi kat situ. Okay, apa tu? Malam tu show tu tak ramai orang. Biasalah dulu mana ada orang tengok wayang sangat, 2009-2010 tu kan. Dia kata waktu tu show tu tak ramai orang. Ada 3 orang sahaja yang masuk cerita tu. I mean customer lah. Okay, carry on. Masa starting cerita tu cap, menurut technician yang dekat atas, dulu pakai filem yang besar tu. Sekarang semua pakai digital kan, dia kata macam tu. So bila pakai filem tu, memang orang kata kena jaga-jaga lah. Jangan ada kesilapan teknikal ataupun masalah circuit, mati lah. The show will cancel immediately macam tu. Okay lah, steady lah. Cerita balik pasal 3 orang yang kat dalam panggung tu. Okay, dekat tempat kita orang ni ada 5 hall je time tu. Okay, hall yang kelima ni, memang 2 tahun sebelum tu ada orang cakap, ataupun cleaner cakap, dia orang nampak kelibat perempuan tu. Yang kita orang nampak, yang kakak tu nampak time dinner tu lah. And then bila cleaner tu cerita kat pihak office, tak semua orang percaya tau. Tapi ada di antara mereka yang pernah nampak. So diorang mengiyakan keberadaan perempuan misteri tersebut dekat hall ujung tu. So dia macam tak nak cakap orang putih. Secara kebetulannya benda ni terjadi adalah ketika malam tu, cerita tu ditayangkan dekat hall tu pada waktu tu. Okay, starting cerita tu tak ada masalah. Tapi selepas setengah jam, kita orang dah nampak ada customer keluar daripada bawah. Ini akak ni lah, akak ni cerita kat member aku ni kan. Okay, customer tu berlari lintang pukang. And then kita orang pun macam pelik lah, sebab kita orang dalam office pada waktu tu. And kita orang nampak dekat area CCTV, customer tu turun. Biasa customer akan naik balik, tapi tak, customer ni turun, berlari ke bawah, and tolak pintu kecemasan tu, and berlari lintang pukang keluar pada waktu tu. And kita orang pun macam pelik lah kan pada waktu tu. And pada waktu tu juga, akak tu cakap customer tu keluar dekat depan kaunter tiket pada waktu tu. Memang kat kaunter tiket tu dah tak ada orang dah sebenarnya, tapi ada lagi seorang 2 staff yang tengah nak closing pada waktu tu. Okay, kita teruskan. Pada waktu tu ada seorang staff ni, dia kata dia tengah tutup tempat tu. And then customer ni pergi kat dia, jengah dia, "Dik, tolong dik, dalam hall kau ada hantu adik." Dia kata macam tu. Ush, dahsyat man. And waktu tu, and bila customer ni cakap macam ni, staff ni akan macam, hantu apa kak? Dalam tu ada hantu. Kau tahu tak, tadi akak 3 orang ni tadi tengok. Kau suruh check lah. Mana dah tahu ada apa semua kan pada waktu tu. And staff tu adalah kakak tu, kakak yang tengah cerita ni. Waktu tu dia staff lagi. Okay, Yang cerita dalam office tu orang lain lah. Mungkin lah, aku pun clear tak clear kan. Mungkin daripada dalam office ada orang tengok CCTV, ada customer berlari keluar, and kebetulan akak tu dekat luar
Time tu tengah closing. And then budak and customer ni datang kat dia, "Dik, kau tahu tak, tadi akak tengok cerita tu, Dik. Lepas tu dalam setengah jam, dalam berapa minit, 20 minit macam tu, layar tu terpadam, Dik." "Oh, masalah teknikal kot, Kak." Tak. Aku tak tahulah kenapa, tapi masa layar tu terpadam, kau tahulah sinema tu kan gelap. Okey. Dekat hujung belakang seat tu ada seorang perempuan tengah duduk menangis, Dik. Saya call management, Kak. Boleh tak saya suruh dia orang check? Boleh. And akak tu terus call office untuk check ada tak perempuan dekat dalam tu. So lepas dia call management, dia sambung borak dengan customer tu. Lepas tu, Kak, yang akak lari keluar ni kenapa? Okey, kita orang dengar dia menangis. Ni sumpah akak tak reka cerita. Akak dengar dia menangis dekat tepi hujung seat tu. Akak dengar dia menangis, terisak-isak. Lepas tu akak bertiga ni dah rasa tak sedap, nak bangun dah. Masa kita orang nak bangun, boom, tiba-tiba layar tu terbuka balik movie dia. Apa so akak duduk balik ke? Akak duduk balik lah. Akak cuba nak abaikan apa yang ada kat belakang tu. Okey lah. Lepas tu kau tahu tak, cerita yang kita tengok ni cerita hantu. Dekat belakang tu dia gelak, mengilai-ngilai macam tengok cerita kelakar. Dia goyang-goyang kursi tu semua. Ya ke, Kak? Ya. Lepas tu dapat phone time tu. Dapat phone kat depan. Hello? Hall kosong Hall kosong, tak ada orang. Kak, hall tu tak ada orang. Akak bertiga je tadi. Akak beli tiket dengan saya kan? Tak ada orang, Kak. Lepas tu time macam tu lah dia. And starting daripada tu, staff ni pergi cerita kat management apa semua. Ada orang rewind CCTV punya footage pada waktu tersebut. And footage CCTV time tu tak terang sangat. And sebenarnya diorang nampak ada sosok lembaga perempuan dekat hujung tu. Tapi tak nampak lah yang macam mana akak tu cakap goncang-goncang kursi tu, tak ada. Tapi ada nampak something weird kat sana. And starting daripada tu 5 tahun diorang tak buat midnight show. Sebab selepas je kejadian tu, ikutkan diorang ada buat lagi beberapa show tengah malam, tapi masih lagi diganggu dan dapat cerita yang sama. And then lepas 5 tahun benda ni berjalan. Dan Alhamdulillah lah, mungkin so far dah tak ada apa-apa gangguan. Mungkin benda tu pun dah takut nak kacau orang. Sebab orang sekarang datang wayang nak roman je. Mungkin dia pun dah takut. So takut dia pun dicabuli kan. So mungkin lah macam tu. And then dia kata, lepas tu lepas tu apa jadi kan? Dia kata tapi sekarang dah tak ada apa-apa Acap. Dah kurang lah. Sampailah satu ketika ni, minggu lepas kan wayang tutup lagi Cap. Okay, aku datang lah nak key in barang kat sini. Okay, lepas tu dia kata aku nak key in. Lepas tu aku nak submit kat HQ lah waktu tu. Okay, lepas tu apa jadi? Kau tahu tak, aku dah lah sorang-sorang dalam office weh. Lepas tu aku dengar ada bunyi tapak kaki dekat luar tu. Macam mana kau boleh dengar babe? Aku dengar lah. Dekat office aku tu tepi tu tingkap. So aku boleh dengar kalau ada orang kulu kilir pergi balik. Tapi time tu, kau tahu tak, setahu aku staff tak ada. Macam mana kau sure pula aku cakap macam tu kan? Tak ada weh. Time tu dah pukul berapa dah? Ikutkan staff semua dah balik dah. Pukul 10 lebih tak silap aku. Diorang dah balik dah 10 malam. Diorang dah balik 10 malam. Lepas tu time aku tengah key in tu, aku dengar lah tadi kan ada orang kulu kilir. And aku pun buat tak tahu je lah. Lepas tu kau buat apa? Aku teruskan kerja aku. And then sampai satu tahap ni, aku memang terperanjat gila. And aku terus caw. Apa dia? Ting tong. Ada orang tekan bell daripada luar. Aku check CCTV Cap, dekat bell tu tak ada orang pada waktu tu. Meremang bulu roma aku waktu tu. And aku terus pack up barang. And masa aku nak caw daripada tempat tu, aku ternampak dekat area cermin tu ada satu lembaga perempuan berbaju putih lalu steady punya. And dia kata dia keluar ikut pintu lagi satu, tapi jalan jauh sikit lah. Kan dia terus lari. And itulah niat dia, sebabkan itulah dia cerita dekat Acap pada hari ni.
Macam tu lah cerita guys. Seram juga lah kan. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kan, benda-benda ni memang ada tu. Benda-benda kisah-kisah ni pun ada. Aku ada lagi satu cerita pasal Paradigm Mall. Aku rasa orang-orang Johor tahu lah keberadaan Paradigm Mall tu. Dulu dia mall apa? Kemayan Mall kot, tak silap aku. And then sekarang telah pun dinaik taraf. Dia jadi inilah Paradigm Mall. And kat situ kan ada wayang kan. And ada juga beberapa kisah yang ada staff Paradigm Mall tu cerita kat aku. Tapi it's not that concrete sangat. Sebab mungkin dia budak-budak baru kan. So perasaan gemuruh ke, takut ke, menyebabkan dia orang boleh nampak benda-benda macam tu. Tapi for this one aku rasa it's quite interesting juga untuk aku share dengan korang. So macam tu lah cerita dia. Tapi aku rasa untuk sekarang tak ada masalah kot. Kita pun PKP kan. Macam Melaka sekarang tengah fasa 2. Tapi pukul 10 je lah kan, tak silap acap. Mungkin last show untuk wayang 8.30 paling kuat pun 8.20, pukul 8 mungkin lah. Sebab kalau cerita tu 2 jam, pukul 10 dah habis. Sebab wayang aku rasa kena tutup sebelum pukul 10 kan. Premis tu kena tutup sebelum pukul 10. So mungkin 9.50, 9.55 is the last show. Sebab kalau korang nak tahu, ada orang punya keluar tak sama dengan kita. Sebab kita customer, contoh movie kita habis 9.30 kan. Sorry contoh lah, aku ambil midnight punya show dulu. Kalau lah cerita tu starting 12.30 malam and then habis pukul 2 pagi, pukul 2 pagi lah budak-budak steward tu balik. Budak-budak yang koyak tiket, yang jaga hall tu balik. Sebab dia orang nak tutup, dia orang nak check apa semua. Yang mungkin tiket dengan makanan balik awal sikit lah. So rasanya tak ada masalah kot. Tapi kebanyakan cerita-cerita seram ni datangnya daripada steward lah. Tapi for this one, datangnya daripada customer yang diganggu. Dan itulah sebabnya tempat tu tak ada midnight show, terutamanya cerita seram, cerita hantu 5 tahun. Selama 5 tahun. Agak dahsyat juga bagi Acap. So apa perasaan korang? Apa perasaan pula? So apa komen korang pasal cerita ni? Is it kalau korang nak tahu lagi pasal Paradigm Mall tu, Acap boleh share lepas ni. Tapi korang kena minta kat komen nak Paradigm Mall. Kalau nak, kalau tak nak, Acap stop kat sini je untuk Untold Story kali ni. So Acap harap korang terhibur untuk cerita yang kali ni. Acap rasa sampai sini je kot. So kepada siapa-siapa nak masuk wayang balik, Acap harap korang jaga etika, jaga diri korang elok-elok. Kepada pekerja-pekerja, jaga diri. Sebab kita tak nampak benda-benda macam ni. Tak payah fikir sangat kita datang nak kerja, kita datang nak enjoy. Itu kan tempat hiburan kan. So jaga dirilah. Itu je lah Acap nak cakap. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see you when I see you. Bye bye. Go.